Ini ialah pusat pengalaman smart di Shanghai. Kiranya kalau sesiapa nak mengalami jenama smart, boleh datang ke sini. Dua-dua model ada. Smart #1 ada, Smart #3 pun ada kat sini. Kami ni tiba di sini dari kota bersejarah Xi'an, di mana kami melawat kilang jenama Smart. Jadi persoalannya ialah, smart sangat ke smart ni? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Okey, kalau ikut nama tu memang smart lah. Dan kalau ikutkan sejarah, kira unik jugalah. Syarikat ni asalnya ialah usaha sama antara syarikat jam dengan syarikat kereta, iaitu Swatch dan Mercedes-Benz. Asalnya dia orang nak buat kereta bandar yang funky. Ni untuk tarik orang muda dan kurangkan kesesakan. Kiranya kat Eropah smart jugalah idea tu. Tapi kat Asia, ianya memang hidup segan mati tak mahu. Di Malaysia ni, kereta tu kecil dan harga tu mahal sangat. Maka terpakailah fatwa baik beli, iaitu kalau nak kecil, baik beli motor. Maka terkuburlah jenama smart tu di Malaysia. Fast forward beberapa tahun, segerombolan wartawan otomotif Malaysia mendarat di Xi'an, satu kota lama yang penuh bersejarah. Xi'an ni ialah titik mula laluan sutera dari China ke Istanbul. Jadi macam-macam kebudayaan dan macam-macam lah ada kat sini. Dan sebelum tu ia juga menjadi ibu kota pertama dinasti Qin. Dinasti Qin inilah yang menyatukan semua kaum-kaum dan puak-puak di China dan juga memberikan nama kepada China tu. Qin jadi China. Di sini kita melawat tentera Tanah Merah dan kami juga makan kambing bakar viral di tengah-tengah kejiranan Islam di tengah-tengah kota lama Xi'an. Antara makan dengan melawat tempat bersejarah tu, kami juga pergi ke pusat pengilangan Geely. Kilang ni memang besar lah. Sebenarnya hampir segala-galanya kat China ni besar kan. Besar jenis tak masuk akal punya tau. Kilang di Xi'an ni boleh membina 300,000 kereta setahun. Kat Malaysia pun ada kilang boleh buat 300,000 kereta ni, tapi taklah besar macam ni. Tapi aku rasa kilang ni besar ada sebab lah. Nanti kita ceritakan apa sebab dia. Kilang ni baru disiapkan dalam 2 tahun lepas lah. Dan sekarang ia membina Smart #1 dan juga #2 di samping model SUV yang besar daripada Geely. Pekerja paling banyak dalam kilang ni berbangsa robot. Aku rasa lah sebab robot ni digunakan meluas. Kita naik tour masuk dalam kilang, 100% di kilang stamping ataupun tempat buat badan kereta tu semua robot. Kilang pasang badan kereta pun semua robot. Kilang cat kita tak boleh masuk, tapi kita diberitahu kat situ pun semua robot. Bangsa manusia ni kiranya boleh hanya makan gaji dekat kilang pemasangan akhir. Yang gempaknya, kilang ni, ia mendapat tenaga daripada matahari hampir 100%. Atas bumbung kilang dengan atas bumbung parking tempat simpan stok sebenarnya adalah ladang solar yang ianya boleh menjana 52 megawatt kuasa elektrik. Banyak ke tu? Banyak. Sebab tiap-tiap hari ada terlebih dan kilang ni boleh jual ke grid. Kami juga menjadi antara orang pertama di luar syarikat yang dijemput untuk membelik dan memandu uji model #3. Tapi sebelum kita tengok, aku nak beritahu kenapa kilang ni besar. Aku rasa kilang ni besar sebab di China ni diorang banyak memberi insentif kepada company ataupun syarikat-syarikat untuk membawa pekerjaan lah ke tempat-tempat diorang, ke wilayah-wilayah diorang. Jadi aku rasa Geely diberi bantuan untuk membina kilang ni. Dia gunakan bantuan tersebut untuk menghasilkan kilang antara yang kilang yang paling canggih kita orang pernah tengok lah. Dan antara benda yang canggih tentang kilang ni ialah dia punya paint shop tu boleh menghasilkan 100% kereta two-tone tanpa memperlahankan proses pemasangan. Dia boleh kekalkan takt time 1 minit walaupun 100% kereta yang keluar daripada kilang ialah two-tone. Itu satu yang sangat rare, kita jarang jumpa di kilang lain. Atau mesti kata tak pernah jumpa di tempat lain. Kalau #1, logo ni ada dekat C-pillar, yang ni ada dekat dia punya front quarter panel. Dia punya look and feel dia masih lagi ada sama macam Smart #1. Muka dia lebih kurang sama, grill bawah dia pun rupa dia lebih kurang sama. The side air intake tu pun lebih kurang sama. But this car is much lower, nampak lagi macam coupe and lebih stylo. Dan aku suka dalam dia, dia punya cabin dia rasa lapang walaupun roofline dia rendah, tapi sebab dia gunakan panoramic roof, jadi dia tak makan ruang langsung.
So your headroom pun cukup, and your knee room cukup, your leg room semua cukup, and it's a nice design kat dalam. And kat luar ni kalau kita tengok masih lagi rupa macam belakang tu sama macam ada gaya-gaya Mercedes punya lampu belakang, dan of course sama macam Smart #1. And I like this neat spoiler design. It's very nice neat spoiler design, which gives it a slightly more racy look. And secara keseluruhan kita boleh tengok ni dua color yang berbeza. Yang sana tu dia single tone, yang ni ialah two tone color. And sana tu that's a really nice color that I really like. Nampak macam bronze ke apa aku pun tak tahu lah, tapi that's a really nice color. And overall the car has a good stance because the tire wheels at each corner, and really they push out the tires. Kalau kita tengok daripada sini, saya tarik daripada tepi ni, tengok the tires are push out betul-betul sampai hampir keluar maximum. So it has a nice solid stance. Dia punya kuda-kuda dia nampak cantik dan nampak kuat lah. So this is a really nice looking car lah sebenarnya. It's a really nice looking car. I really like it. I don't know, mungkin setengah orang akan kata slightly plain or boring, but I kind of like because it's a neat design. It's a neat design. So maybe not to everyone kata cantik, tapi I think it's a nice, clean, neat design. And start nak ada a kind of an individual ataupun unique smart character to it. Okay, hari ni kita berada dalam Smart #3. Ni saya rasa kita antara media yang awal dapat tengok kereta ni, dan mungkin antara yang terawal boleh naik lah. Nak bawa tak bagi, kerana dia tak bagi, tapi untuk naik dia bagi. Dan kereta ni lebih besar daripada #1, dan kita tengok ciri dia lebih kurang sama juga, yang jenis ada panoramic glass roof. Tak boleh tutup panoramic glass roof ni, kekal. Lepas tu kita tengok kat sini juga masih lagi menggunakan Burmeister punya speaker dan sound system. Dan saya suka dia punya seat ni, dia punya kemasan dia ada butang-butang, nampak macam ganas sikit lah, jeans punya style, ada button ni. Dan dia punya seat design dia still menggunakan elemen-elemen yang sama seperti #1. Dan kalau kita tengok kat seat depan tu ataupun dashboard dia masih lagi menggunakan elemen warna macam this plastik ataupun painted material yang nampak macam porcelain ni, which I think is quite a nice design feature. And overall dia punya ruang kaki belakang pun kita tengok cukup banyak, cukup selesa dengan pemandu depan. Dan seat dia tak rendah sangat. Banyak kereta elektrik masalah dia seat dia rendah. Seat dia rendah sebab bateri tu dia angkat lah lantai tu jadi tinggi, but this one tak. And I don't think kita akan dapat any kind of real impression of acceleration ke speed hari ni. Tapi kita nak cerita sikit mungkin tentang dia punya NVH level lah, dan ride comfort dan sebagainya. So kita masuk ke litar ujian Geely di Xi'an ni. Panjang dia 3.2 km, dan litar ni mempunyai pelbagai ciri. Dia boleh uji untuk creaks and rattles. Maksudnya dia punya permukaan jalan tu, kalau you tengok kat depan, saya letak ni tinggi sikit, you boleh nampak permukaan jalan depan. Dia ada permukaan yang kasar dan permukaan yang tidak rata, dan dia ada macam ada chassis bender. Bila ada chassis bender tu akan nampak lah kalau dia macam squeaking tu, maksudnya chassis tu tak kukuh dan dia mula bending lah. Ini cobblestone kasar ni. This is very extreme cobblestone surface. Dan kita akan lalu, memang ni tempat dia punya laluan ujian dia. Kita nampak kereta tu pergi balik ni 3.2 km panjang dah. So tu nampak kereta depan dah lalui. Benda ni memang at low speed lah, tapi nampak macam simple test, tapi sebenarnya agak quite a difficult test untuk pass lah. Okay, so that shows that dia punya ride over rough surfaces tu agak bagus. Dia tak kasar, dia tak bergegar banyak. Of course this is low speed punya test. This one ni lebih susah. So ada sharp edges. Macam mana you nak design bagi dia boleh cope dengan that sudden surface change, still boleh absorb. Yang ini macam chassis bender ni. This chassis bender. Ada creaking. So that's a good sign lah.
creak and rattle. Dia makin kuat terus dia tu. Interesting. Ini speed bump. Impressive that one. That's quite impressive. Ni hujan. Kata dia 80 liter seminit. Jadi good lah. Lepas tu ni panjat bukit atau ramp. Tunjuk tak sangkut dah, dagu tak sangkut. Kemudian turun tepi, naik balik. Nampak tu ramp tu tak panjat tepi je. Back side. So tak sangkut tak apalah. Kemudian ni ialah kelajuan ni 5 sampai 25 km sejam. Ni manhole cover. Ni cobblestone normal. Saya tak pasti sama ada ni semua ISO punya spek ataupun tidak. Ni tali. Okay, not bad. Semua feels like very decent. Dia punya ride quality dia. Kita tengok dia punya grafik tu memang smart punya grafik, quite playful. Dia ada macam planet tu. Yang smart #1 pun dah ada sama dia punya grafik dia. That's I think one of the features of the smart brand ialah dia nak buat kereta ni playful lah. Memang rasa feel playful pun kat dalam ni. Dia punya kemasan dia, cara dia buat ni semua feels very nice and playful and very youthful. Speed bump laju juga ni. Dalam 40 km juga dalam speed bump tadi tu. It's quite high speed. Tu kalau hampa tengok sebelah sana tu, itu dia punya stockyard dan semua berbumbung dan semua ada solar panel. Jadi kilang ni dia menghasilkan 52 megawatt kuasa setiap hari ya. Dan dia kata secara purata lah, dia tembak balik 55% of the power masuk ke grid. Dia hanya pakai 45% sebab hujung minggu kena tak pakai. Dan masuk siang hari dia memang menjanakan banyak kuasa. 52 megawatt ni dia punya PK-nya besar mananya. Kat Tanjung Malim tu hanya ada 12 megawatt dan that is about 70% peak power untuk Proton Tanjung Malim. Yang production capacity dia dalam 200 possible kat sana. Sini 300,000 production capacity tapi 52 megawatt solar panel ada kat sini. So obviously over specified. Selebih solar panel tu katanya atas bumbung-bumbung kilang ni, dan kilang sini memang besar lah kilang kapasiti bangunan-bangunan dia. Dan apa yang uniknya kilang ni, dia ada paint shop yang boleh handle two-tone paint at 100% rate, full flexibility. That means dia boleh maintain dia punya production speed at 1 minute takt time, 60 cars per hour, dengan 100% of the cars being undergoing two-tone paint process. So dia ada one of the most advanced and flexible paint shop, dan paint shop dia completely 100% water based and designed to meet Mercedes-Benz punya European standards. So that's quite impressive kat sini. Saya buat dekat sikit nak bagi tengok tu solar panel. So hari-hari mendung macam ni memang tak banyak lah dia punya power production dia, tapi still ada something is being produced lah. So daripada 52 mungkin dia dapat, aku tak tahu lah 10 ke kot hari-hari macam ni, lemau ni dapat lah kot 10 ke 12 ke, but still I think fairly large amount of power untuk factory ni lah. So kalau hampa ingat test track ni semuanya high speed, tak, ini this is a different kind of test track. Ini more like a production test track. For a production test track, this is long, 3.2 km. This is quite a long production test track. Sebab dia boleh uji macam-macam. So aku tak tahu berapa dia punya testing rate dia lah. Ada random cars saya ambil every 1 hour ke apa, aku tak tahu. But this is quite a long test track. Dan saya rasa yang dalam bangunan berbumbung tu yang dia punya high volume rain punya spray test tu ialah 80 liter per minit tu. Yang tadi tu aku rasa kita lalu tu dia punya hujan biasa dia lah.
selepas 2 hari kita tengok kilang dan juga dia pusat pengalaman, kita fahamlah bahawa Smart ni dia memang tak nak sama dengan orang lain. Dia nak ada satu identiti yang unik. Dan daripada hashtag 1 dan hashtag 3, dia pecah pula lagi. Yang hashtag 1 ni nampaknya orang perempuan suka, dan hashtag 3 tu orang lelaki lebih suka. Ini menurut dia orang punya kajian pasaran lah. Dan saya rasa produk ni memang mempunyai potensi sebab dia punya keunikan tu. Orang zaman sekarang dia nak sesuatu yang lain daripada yang lain, dan dia punya option Brabus tu memberikan juga satu pengalaman ataupun pemanduan yang sangat mengujakan lah. Kita dah pandu di litar ujian, dan dia cukup mempunyai range ataupun appeal yang broad untuk menjadikan dianya produk yang boleh mendapat tempat dalam hati ramai pembeli. Sebab kereta ni dari segi teknologi saya rasa is a very advanced car. Software dia punya interface cukup cantik sebab kereta-kereta daripada China saya rasa sekarang dah melangkaui jenama Eropah dari segi dia punya user interface, dan dari segi reka bentuk pun sebab dia dah banyak gunakan reka bentuk daripada Eropah. Contohnya kereta ni adalah kolaborasi antara Mercedes-Benz dengan Geely, so memang ada elemen-elemen Mercedes-Benz yang agak banyak dalam kereta ni yang akan menjadikannya rasa premium. Saya rasa pasukan Smart ataupun Pronet di Malaysia ni dah ada idea yang jelas macam mana dia nak pasarkan produk ni, dan I wish them all the best. I think this is a product yang ada potential and can actually make an impact lah untuk the Malaysian EV market. Okay, sampai situ je video kita kali ni. Tolong tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Komen banyak-banyak sikit cerita tentang kereta ni ke, apa-apa lagi isu yang hampa nak aku ceritakan. Dan tolong tekan butang subscribe sebab ramai lagi yang belum subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.